على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. PDF tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 18. Qawaidul Iman. Tengok dalam sedikit dia kata qawluhu qawaidul iman al-idafatu ala ma'na lami. Hiya hiya qawaidul iman tu ataupun huwa qawluhu tu qawaidul iman tu dikatakan al-idafah. Dikatakan idafat. Idafat tu ala makna lam, di atas makna lam. Kita terjemah apa? Kaedah-kaedah bagi iman. Ha. Wahaza dan bermula katanya kata musannif. Wahaza ay qauluhu. Dan bermula ini qauluhu tu dalam syuru'un. Syuru'un fil maqasidi. Perkataan musannif qawaidul iman tadi ialah masuknya pada maksud. Ba'da zikril wasaili. Yang ini selepas daripada menyebutkan akan perantaraan. Apa dia perantaraan tu? Bila sebut perantaraan, ya apa? Ya Syafi'i. Muka berapa Ustaz? Muka surat? Tak lama. Kita itu muka surat 18. Tak lama. Buku saya muka surat 42. Qawaidul Iman Tak tahu Syafi'i kita macam. Ya. Qawaidul Iman. Jumpa. Ya, jumpa. Qawaidul Iman Muka apa? Muka 18. Salah. Pak lama tu. Kitab lama. Beres. Tengok. Dia kata wahya dalam tu. Dan bermula. Jadi, wahaza dan bermula ini kata musannif tadi. Qauluhu wahaza kembali pada qauluhu.
Itu syuru'un, iaitu masuk, bukan syuru' main syarak tu Masuklah ia hadza tu pada maqasid, pada maksud-maksud. Ni kita nak masuk-masuk dah ni, qawaidul iman ni. Nah, kata masuk pada maksud tu, masuk-masuk ba'da zikril wasail. Ba'da zikril wasail ini selepas daripada menyebutkan akan wasail. Apa wasail? Iaitu perkara yang menengahi ataupun kita panggil perantaraan. Wasilah. Wasail jamak pada kata wasilatun. Apa dia wasilah tadi tu? Wahia. Maka dan bermula ia wasail tu. Al-ahadisu al-maratu. Ialah hadis-hadis yang telah lalu. Kan sebelum ni kan mak cerita hadis. Ajar Rana duk cerita hadis-hadis. Ni nak masuk pembahasan kita ni. Nak masuk pembahasan kita dah ni lepas ni. Lepas ni masuk bekah banyak lah ni. Tengok. Habis. Sebab apa boleh kata masuk pada maqasid tu selepas daripada menyebut akan wasilah? Li'annaha. Kerana sesungguhnya ataupun sebab ataupun ilat pada kata. Sebab apa boleh kata wasail tu ilah hadis-hadis yang telah lalu? Sebab apa? Ilat pada situ. Minta maaf. Sebab apa boleh kata wasilah tadi, menyebutkan wasilah tadi tu ialah hadis-hadis yang lalu. Li'annaha. Kerana sesungguhnya hadis tu zukirat li ta'rifi, disebutkan akan hadis tu sebut li ta'rif, kerana nak kenal, kerana nak mengenal bihaqil ilmi, dengan haknya ilmu, alladhi sayuradu ba'duhu, yang selagi datanglah oleh setengah daripada allazi tu, setengah daripada ilmu tu, wa tanfiri anil jahli, dan untuk meliarkan daripada kejahilan. Tanfir ni nafara ni asal maksudnya untuk dia rasa meliar. Kalau kita terjemah, rasa untuk nak melarikan kita daripada kejahilan. Untuk menjauhkan ataupun melarikan daripada kejahilan. Wa tanfiri anil jahli bihi bihaqqi ilmi, dan untuk meliarkan. Asal tanfir ni maksud nafara, lari boleh. Kerana nak melarikan daripada kejahilan tu bihi bihaqqi ilmi. Tak habis. Baik. Kemudian timbul persoalan. Sebab apa didahulukan iman di atas Islam? Kenapa dia tak sebut qawaidul Islam? Kenapa sebut qawaidul iman dulu? Dalam kitab ni. Qawaidul Islam belakang nanti, muka surat 22. Ini dia sebut qawaidul iman dulu. Ni tengok dalam ni. Wa quddimal imanu 'alal islami. Ni dalam hadis kenapa disebutkan iman teratas Islam, di atas Islam. Dan wa quddimal imanu, dan didahulukan akan iman di atas Islam. Tulis ai fil ahadis, pada hadis-hadis. Sebab apa dahulukan iman di atas Islam? Li'annahu, kerana bahawasanya apa nya tu? Ayil Islam. Ai tu nak tafsir domir pada kata hu tu. Syafi'i. Hu tu li'annahu tu. Kat ini hu tu nak rujuk mana domir dia? Dia sebut kat depan. Ayil Islam. Ai tu dikatakan nak mentafsirkan domir hu. Apa dia hu? Al-Islam. Soalan kata li'annal Islam. Pasal gitu. Sebab kita jumpa dalam hasyiah banyak. Betul, hasyiah ni tak boleh tinggal Kata ulama apa? Habis. Malam yaqra' hawashi ma hawahu. Ma hawahu.
Kamu ingat hawa apa Ingat bahasa Melaka hawa. Mahawahu. Barang siapa yang tidak membaca lakyamat akan hasyiah-hasyiah. Mahawahu. Nescaya tidak meliputi lakyamat akan dia. Akan hawashi. Hasyah tu apa makna Ustaz? Hasyah. Pasal hasyiah ni dia tepi. Tepi. Bukan orang yang buat hasyiah panggil muhasyi. Tepi. Dia asal nak sebut payah juga. Dia hasyiah ni macam pada luruh lah. Nak sebut pada luruh ni asal tepi. Pada luruh. Kalau pada istilah ni, hasyiah ni maksudnya benda yang kita boleh ambil manfaat dengan ilmu dengan dia tu. Contoh dalam ni panggil hasyiah dalam ni. Kalau luar tu matan dengan apa? Matan dengan syarah. Dalam ni panggil hasyiah. Mana dia lebih Ustaz, mana dia lebih detail daripada syarah lagi? Lebih detail lagi dari syarah. Sebab tu dia sebut itu semua. Haji Yaakob. Kalau bahasa Inggeris dia panggil super commentary. Super complementary. Super commentary. Commentary itu syarah. Oh, I see. Komentar kan, commentary syarah. Super commentary syarah dari syarah tu. Hasyiah. Apa tu super commentary? Kat ini super commentary super sangat. Hasyiah. Bagi macam super commentary syarah. Dia nak cakap komen panjang lebar tu. Panjang lagi dia. Komen panjang lebar. Panjang lagi. Tapi dia hurat panjang lagi. Okey. Tapi English jangan guna super commentary tu, kita betul tak guna. Tak guna. Itu kalau istilah apa penterjemah yang terjemah kitab Arab ke Inggeris macam itulah. Tapi memang payah kita, Inggeris tak buat gitu, tapi Arab dia buat itu sebab dia ada makin dalam ni ilmu. Dia tak sebut tu tak boleh. Banyak. Tapi ada setengah kitab syarah tapi dah memadai dengan macam hasyiah. Kalau tengok ada satu hasyiah Jurmiyah, hasyiah Ashmawi. Hasyiah Ashmawi tu syarah tak ada. Tapi dia terus jadikan hasyiah. Ada Saya mengaji kitab tu. Hasyiah Ashmawi di atas matan Jurmiyah. Tapi kitab besar jugalah, tinggi jugalah. Nak cerita kata, dia syarah dia tak buat, tepi tu tulis matan, tepi tu matan. Dalam tu terus hasyiah. Syarah tak ada. Tapi tinggi lah. Tinggi pun kalau boleh baca. Kalau Mukhtasar Jidan tu dia apa syarah kepada itu syarah je. Itu syarah je. Syarah pun payah dah tu. Tapi nak kata hasyiah tu lagi payah lah. Biasa orang kita kebanyakan dia akan baca syarah, kebanyakan memang syarah tu biasalah. Kalau baca hasyiah ni dia agak susah sikit sebab bahasa dia tu. Ibarat dia payah sikit lah. Baik tengok. Sebab apa didahulukan iman di atas Islam? Ni tengok. Ni tengok semua dia faedah saja tu. Semua berlegar dalam kepala kita tu. Kenapa iman di atas dia? Wa quddimal imanu 'alal islami. Ini fil ahadis. Didahulukan akan iman di atas Islam pada hadis-hadis. Li'annahu. Sebab apa boleh ditakdimkan? Ila pada kata quddima. Kerana bahasanya ayil Islam. Itu nak tafsir domir pada kata hu. Nak mentafsirkan domir ay itu nak mentafsirkan domir pada kata hu. Li'annahu li'anal islama ibaratun. Ini mu'abbaru anhu. Tak kena. Kalau ibaratun mu'abbarun bihi. Jadi khabar. Dibuat ibaratkan dengan dia tu anil a'malil zahirati al-atiyati. Jadi Islam tu ialah cakapan daripada amalan-amalan yang zahir. Itu maklum. Al-atiyati yang selagi akan datang. Jadi sebab tu dia dahulukan iman dulu. Sebab benda barang dalam hati dulu. Wahya, apa dia? Amalan-amalan zahir tu. Wahya dan bermula ia. Ya al-a'malu az-zahiratu al-atiyatu tu. Al-atiyatu tu.
Apa dia amalan-amalan zahir yang akan datang? La tasihhu bidunihi. Tidak sahlah dengan ketiadaannya. Ketiadaan iman. Jadi amalan tu tidak sahlah dengan ketiadaan iman. Dia sebab tu kena ada iman dulu. Fataqdimuhu alaihi. Maka mendahulukan tafrid. Maka mendahulukan akan dia, akan iman tu alaihi ala Islam. Sebab apa kita dahulukan iman di atas Islam? Ni kaedahnya. Ialah daruratu taqdimi syarti ala al-masyruti. Tu ni kaedah. Ialah darurahkan akan mendahulukan syarat di atas masyrut. Ni jangan terlupa dulu. Minggu lepas aku ada minggu lepas tak ingat. Masalah syarat dengan masyrut. Kita mendahulukan syarat, mentakdimkan syarat di atas masyrut. Syarat tu dipanggil iman, masyrut tu dipanggil Islam. Tu dia. Habis. Was-sahihu. Tulis. Wal qaulus sahihu. Dan bermula perkataan yang sahih. Annal imana. Bahawasanya, khabar. Bahawasanya iman itu yazidu bi ziyadatil a'mali. Bertambahlah ia iman itu dengan bertambahnya amalan ibadat. Dengan bertambahnya amalan. Iman dia akan bertambah kalau amalan ibadat kita bertambah. Wayan kusu binakusiha. Dan kuranglah ia iman itu binakusiha, yakni bisa babi nakusiha, dengan sebab kurangnya amal. Ingat tu. Kurang amal, kurang iman kita. Iman tetap ada. Tapi amal banyak, iman bertambah. Macam mana dalam mata jarah tu? Allah selamat. Tak ingat dalam mata syahid mata jarah. Wafusiral iman. Bukan yang bertambah iman tu. Wafusiral iman mesti stiking buat. Bukan lepas tu. Tak ingat, tak bagi dah. Yen ada yen. Lupa dah. Tak bagi Dia baik awal-awal tu. Bukan awal sangat lepas tu. Wa fusirat iman bi tasdiqi. Wa nafsuha bi nafsi. Tak kena. Tak lagi. Tak ingat. Satu ada tu dalam matan jarah tu ada. Bes. Wa an abi asbatin. Dan daripada Abi Asbat, nama orang. Qala, berkatalah ia Abi Asbat. Dia kata apa? Pakul kawan. Dakhaltu yawman ala Sufyanin. Ni cerita. Fabaka laylata. Ajra'a. Fakultu. Warud jihad. Warud jihad ziyadatul iman. Bima tazidu warud jihad ziyadatul imani. Wa nasyam warud jihad ziyadatul imani. Betul? Bima tazidu ta'atul insani. Bima tazidu ta'atul insani. Bima tazidu ta'atul insani. Warud jihad wa ziyadatul imani. Wa nafsuhu binasya bima Wakilala. Betul. Sampai tak kata. Warujihat ziyadatul imani. Dan ditarjihkan, dirajihkan, ditambahkan ke iman. Ziyadatul imani. Betul? Bina ta'atul insani. Bima tazidu.
bima tazidu ta'atul insani, dengan sebab perkara tazidu, bertambahlah pada tu bima tazidu ta'atul insani, dengan sebab bertambahnya ketaatan manusia. Bila tambah taat manusia, maka bertambah iman. Habis itu. Wa nasu binasya wakilalah. Tu. Satu dalam mata jarah lah. Dakhaltu yauman. Masuklah aku. Ni ada cerita. Masuklah aku yauman pada satu hari. Ala Sufyan. Ni kata Asbat. Abi Asbat. Tak kenal siapa dia Abi Asbat. Dia disebut Sapi bawah tu. Tak ada lah. Itu tak ada. Masuklah aku pada satu hari. Yauman tu dipanggil Zoraf, bukan maf'ul tu. Masuklah aku pada satu hari di atas Sufyan. Maksudnya dia pergi jumpa Sufyan lah. Fabaka lailata ajma'a. Maka menangislah ia Sufyan. Lailata ajma'a, pada sekalian malam. Ajma'a tu takkid pada kata lailata. Fakultu, kata aku. Buka'uka haza ala zunubi. Bermula menangis engkau itu di atas ini ni. Di atas Lailah ni. Kena gedak. Buka'uka haza. Bermula menangis engkau. Ini ni. Menangis engkau ini ni maksudnya di atas Sufyan lah. Ataupun buka'uka ay buka'u. Haza minal mazkur lailata ajma'. Ataupun haza yaum. Situ kena lah. Bermula menangis engkau. Ini terbadan pada buka'uka. Ini apa? Ini yauman. Yaumun tu. Hari ini ni. Ala zunubi. Yang ni kerana dosa. Kerana dosa. Dia menangis tu kerana dosa. Fakultu ke fakulta tu? Fakultu nampak tu. Fakulta. Sebab buka-uka. Fakulta betul. Fahamala hafnatan min tibnin. Hafnah ni apa Maka menanggunglah ia Sufyan tadi. Hafnatan. Hafnatan apa tak tahu kamu? Hafnah. Macam tisu tak tisu lah. Hafnah. Kain ke? Tu please. Tak ingat maksud. Ya, cari ya. Tibnin tu tak tahu. Nama macam Hafnah ni rasa macam balutan ke tak tahulah. Takkan menanggung dia. Takut dia ambil tu kesak-kesak tak tahulah. Tibnin tu apa? Tibnin tak tahu. Tapi kalau Hafnah tu kain ke apa? Ke tempat cucuk? Itu Hafnah Hafnah. Sekejap. Mana tadi? Tibnun tu. Bekas. Bekas macam periuk lah. Bekas? Macam bekas. Hafnah? Kalau Hafnah tu majmu'ah. Sekumpulan, Ustaz. Sekumpulan. Hafnah sekumpulan lah. Boleh lah. Sekumpulan dia apa? Apa yang memenuhi tapak tangan macam tu.
Menanggunglah ia ya Sufyan akan tapak tangan itu daripada Tibenin. Tibenin ni apa? Bekas periuk. Mangkuk itu lah. Bekas. Macam bekas lah. Dia tanggung benda. Dekat tapak tangan dia. Maksud dia ambil satu tapak tangan dia tu, dia letak satu bekas. Waqala dan berkatalah ya Sufyan, Az-zunubu ahwanu ala Allah Ta'ala min hazat tibni. Allah Akbar. Bermula dosa itu terlebih mudahlah. Ahwanu. Terlebih mudahlah di atas Allah Ta'ala daripada ini apa? Daripada ini piuk ni. Bekas ni. Innama akhafu ay yaslibani lahul imana. Sesungguhnya aku takut akan bahawasanya salibah mencabutkan akan aku oleh Allah Ta'ala akan iman. Salbun, asal cabut. Salbun. Innama akhafu, sesungguhnya aku takut ayyaslibani imana. Aku takut ayyaslibani akan bahawa mencabutlah ia ya Allah atau apa? Akan bahawasanya mencabutlah akan aku ni oleh Allah Ta'ala. Mencabut apa? Al-imana, maf'ul yang kedua. Dia takut tu seperti apa? Kalau soalan kata nak cabut tu bekas tu, mudah je. Ibaratnya Allah Ta'ala nak cabut iman aku tu mudah saja. Dia takut ibarat dia tu nak cabut iman. Betul, lebih mudah. Tu dia. Habis itu. Qawaidul iman. Luar balik. Qawaid ni apa? Dalam tu dia kata hiya wal qanunu wa dhabitu fil istilahi bi maknan. Dia kata qanun dan dhabit itu pada istilah itu satu makna. Tu dia. Kaedah ni panggil dhabit pun dia. Qanun pun dia. Tu. Al-qawaidu jam'u qaidatin. Bermula lafaz qawaid tu. Kan kita kata qawaid kan? Maksudnya apa? Ialah jamak bagi kaidah. Qawaid itu jamak, kaidah tu mufrad. Kaedah ni bahasa Melayu pun kaedah Ustaz kan? Sama Bahasa Melayu kita kaedah tak ada. Asas lah. Asas. Tunjang. Pedu. Bahasa Melayu kita. Wahya dan bermula ia. Ia kawaid tu, ia kaedah tu apa? Wahya kembali pada kaedah, bukan kawaid Qadiyatu kulliyatun. Ialah qadiyah. Bila sebut qadiyah dalam ilmu mantik, dia panggil jumlah. Bila panggil jumlah, dia panggil tersusun daripada maudhu' dan mahmul dalam ilmu mantik. Tersusun di antara, kalau ilmu nahwu dipanggil tersusun daripada mubtada' dan khabar. Atau panggil kaedah. Bila sebut qadiyah, iaitu jumlah. Qadiyah istilah ilmu mantik dipanggil ma tarakkaba min mawdu'in wa mahmulin. Kalau dalam ilmu mantik, qadiyah tu ma tarakkaba min mawdu'in wa mahmulin. Perkara yang tersusun daripada mawdu' dan mahmul. Kalau ilmu nahwu, qadiyah dipanggil jumlah. Jumlah yang tersusun daripada mubtada' dan khabar ataupun fi'il dan fa'il. Bismillah. Qadiyah mana? Qadiyatun kulliyatun. Yang bangsa umum. Kulliyah yang bangsa umum.
Tengok dalam tu. Qaulu istilahan. Itu pada istilah. Amal lughatan fahiya qaidatu al-asas. Wa huwa al-muradu huna. Jadi dekat sini ni dia nak kenaki di sini asas. Inilah murad yang dikenaki di sini. Wa huwa al-murad wa huwa al-asas tu ialah dalam tu kain ni. Wa huwa dan bermula asas tu ialah al-muradu huna, dikehendaki di sini ai fi qaulil musannif, pada perkataan musannif. Pada perkataan musannif yang dikatakan qawaid itu ialah asas sebenarnya. Ada pengqadiyah itu pada istilah. Bukan pada lughah. Kita nak pada lughah. Dalam beritahu pula. Tengok dalam. Ai annal asas alladhi yanbani alaihi al-imanu billahi ta'ala. Tu dia. Huwas sifatu al-atiyatu. Annal asasa tu dalam tu. Ialah sesungguhnya asas itu, bahawasanya asas itu alladhi yang terbinalah di atasnya, di atas Allah itu oleh iman dengan Allah Ta'ala. Anal asas khobar anna tu allazi. Soalan kata asyai'ul lazi. Sesuatu yang terbina di atasnya, di atas sesuatu tu oleh iman. Iman tu terbina tu iman dengan Allah Ta'ala. Kena redak? Tak kena. Anal asasa, bahawasanya asas mana? Yang terbina di atasnya, di atas asas itu oleh iman dengan Allah Ta'ala tu. Asas tu khabar. Huwas sifatul atiyatu. Ialah sifat yang akan datang. Sifat-sifat yang akan datang. Sifat apa? Ayat tasdiqu biha. Ialah membenarkan dengannya dengan sifat. Idh huwa ma'an nutqi biha iqraru biwujudi ta'ala wa wahdaniyatihi. Itu panjang tu. Dia masuk balawah pula dalam tu. Siap. Tak usah masuk dalam sangat. Fafi isti'aratu bil kinayah wa takhyilin. Isti'arah bil kinayah. Isti'arah makniyah. Dihadzakan musyabbah bih. Saya tak mau sebut lah. Dalam ni, kalau kita main dalam ni, tengok juga tempat. Kalau bahas kat dalam sangat, takut kata kita tak erti. Tapi boleh main kat bawah tu, dalam tu boleh. Kita nak ngaji Jumaat malam esok tu. Ni. Takhiliyah. Takhiliyah bukan isti'arah. Sebenarnya, dia panggil muta'alak. Dia panggil isbat dia. Tak apalah. Kita kalau tak ada asal luar balang tu, nanti kita masuk lain kali. Kita ngaji balang tu nanti. Idh huwa ma'an nutqi biha iqraru biwujudi ta'ala wa wahdaniyatihi. Kerana bermula ia tasdik itu dalam tu saya tak akan baca sampai habis. Ma'an nutqi serta bertutur biha ai bisifatil atiyati tu. Dengan sifat-sifat yang akan datang tu. Itu tu dia kata iqrarun. Khabar. Ialah mengaku dengan adanya. Iqrarun biwujudi ta'ala wa wahdaniyatihi. Mengaku dengan adanya Allah Ta'ala dan mengesakan Allah Ta'ala. Fayakunul musannifu qad syubbihal imanu bibina'i muhkamin. Maka adalah musannif itu sesungguhnya mentashbihkan, menyerupakan iman itu dengan terbinanya muhkam. Benda dengan terbinanya benda yang dihukum. Wa arkanu alatiyatu biqawani samiyatu muqaddar amalatun. Okey, tu dah habis. Itu fafi isti'aratu bil kulliyah wa takhi wa bi'az at-taqrid tu'lamu an kana 'ala syari' zikrul makna lughawi wa hauzifa istilali dan haja ila huna fatanabbah. Tak apalah. Dosa nak bahas.
Dia masuk balawah tu lagi. Kan lambat kita main. Tak sampai murad kita nak bahas kat pekah ni. Habis. Dia kata, tengok luar balik. Wahiyya qadiyatun kulliyatun. Macam mana contoh qadiyah kulliyah tu? Tengok dalam balik. Masuk luar dalam, luar dalam. Ai kakaulika sifatul kamal. Seperti kata engkau, bermula sifat kesempurnaan itu, wajibatun lillahi. Wajib bagi Allah Ta'ala. Itu dipanggil jumlah qadiyah. Itu dipanggil jumlah kuliah. Qadiyah kuliah. Kita kata sifat kesempurnaan itu, sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala. Satu. Wal ibadatu muhtajatun ila niyatin. Nampak tak ada mubtada khabar? Nampak tak? Kat ini. Yang dikatakan qadiyah yang dibahas kepada umum. Qadiyah ni maklum tersusun daripada mubtada khabar tadi. Tengok. Sifatul kamal itu mubtada. Wajibatun lillah tu panggil khabar. Dia mesti ada ayat sempurna. Itu panggil qadiyah. Tengoklah contoh kedua lah. Wal ibadatu. Dan bermula ibadat. Ibadat tu dipanggil kulliyah. Kulli. Muhtajatun ila niyatin. Diberhajatkan akan ibadat itu kepada niat. Itu dipanggil qadiyah kulliyah. Nampak ajaran mana? Itu dipanggil qadiyah kulliyah. Habis. Qadiyah kulliyah mana? Dalam tu ada. Dia sebut dah. Qauluhu kulliyatun. Madlu mawdu'iha al-musama bil mubtada'i 'inda nuhat. Dia sebut dah. Saya baru sebut tadi. Dalam tu ada sebut dah sebenarnya. Tu ada main dalam tu. Madlulu mawdu'iha. Dan benda yang ditunjukkan mawdu'nya. Mawdu' bagi kuliah tu. Madlul bagi mawdu'nya. Madlul ni kita panggil makna apa ni? Mafhum pun dia. Nampak Syafi'i? Madlul ni dalam ilmu mantik dia panggil madlul. Kita panggil makna pun dia, mafhum pun dia. Nampak Syafi'i? Apa, Sang? Tak nampak? Apa? Oh, tak nampak tak nak main Telefon duduk jauh dengan meja ni. Oh. Merah. Lain tak kuat. Tak kuat dah. Kau mana Melaka tak kuat duduk dalam kampung lah. Duk, tak tahu berona lain selkong ni. Nak kena tukar. Duduk dalam kampung kan mana? Dari kampung, tapi sebelum ni okey. Tapi dah sejak 2 menjak ni mah berona ni. Oh, Melaka ada. Melaka kampung Buana agak Lain. Berona lah. Merah. Madlu mawdu'iha. Makna bagi mawdu' bagi kuliah tu nama apa? Al-musamma. Tengok dalam tu. Yang dinamakan akan dia akan madlul bagi mawdu' tu. Madlul tu makna pemanggil. Musamma pemanggil. Nama dia bil mubtada. Nama mubtada. Ain dan nu'ati. Di sisi ulama' nahu panggil mubtada. Ajar rohana. Di sisi ulama' mantik dia panggil mawdu'. Bukan hadis mawdu' Jangan terjemah mawdu' tu apa? Benda yang dia hantar. Bukan begitu. Habis. Makna kulliyin. Siap lu dah. Mantik dah dalam tu. Saat ni balarah. Bermula makna kulliyin tahtahu. Di bawah kuli tu afradun. Ni kita duduk mengaji ni. Duduk mengaji yang mantik ni. Lalang tu dah mengaji kita praktik terus. Ajar anak. Ni dah mengaji tak apa kita baca. Kalau ia masalah isti'arah bikinayah tu saya tak mau baca. Sebab ajaran tak ngaji lagi. Esok malam mau ngaji. Dengan takhiliyah tu.
Saya tak mau hurai. Sebab dia dalam ni, sebab tu hasyiah ni, dia kena ada semua ilmu. Ada orang nak, kalau tak ada ilmu, tak ada kalau 10 ilmu paling kurang, tak boleh baca dalam. Payah je mana. Nak bahas kat orang pun tak boleh. Ni tengok dia masuk mantik lah dah. Pada ni kitab fiqh ni. Tengok. Ni kita praktikkan. Ni dah belajar bawah ni. Makna kulliyin. Dan bermula makna kulli tu. Tahtahu. Di bawah kulli tu. Afradun. Ada beberapa afrad. Bila sebut kulli, dia ada afrad dia. Kal misalaini al-mutaqaddimina. Seperti dua contoh yang terdahulu. Apa dua contoh terdahulu? Apa dua contoh yang terdahulu? Tengok. Sifatul kamal wajibatulillah. Wal ibadati mutaha. Baik, kita tengok. Sifatul kamal. Sifat kesempurnaan. Kita kata dia tu kulli. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala banyak ke tak, Haji? Banyak tak, Haji? Banyak. Banyak tak apa? Afrod dia di bawah dia banyak. Sifat kidam, wujud, banyak afrod. Satu. Ibadat. Bila sebut ibadat banyak ke tak? Bila sebut ibadat banyak ke tak? Banyak. Banyak ibadah haji, zakat, semua duduk bawah dia. Jadi ibadat tu paling kulli. Duduk di bawah tu, ya, haji, zakat, semayang, puasa, bukan 5 tu je lagi. Ibadat lain lagi. Wuduk dan sebagainya, itu dipanggil afrod dia. Nak terjemah afrod lagu mana tu tak habis? Isi dia. Isi yang panggil. Habis. Tak sedap isi tu. Tak ingat istilah dia. Kita tahu bahasa, saya faham nak cerita. Kita boleh cerita faham, tapi nak cerita terjemah bulat-bulat tu tak boleh. Kulli ni benda yang bahasa syumul. Benda yang bahasa umum. Kalau afrod ni duduk di bawah ni jadi juz'i panggil. Kita dah belajar mantik orang ni dah. Habis. Wa kutiba aidan qauluhu kulliyatun, dan dituliskan juga qauluhu dengan kata kaum muslim kulliyatun ai mahkumun fiha, dihukumkan padanya kuliah tu ala kulli fardin. Ini masuk usul fiqh lah. Mahkumun fiha, dihukumkan padanya pada kuliah itu di atas tiap satu-satu fardin. Kama sata'rifu, seperti mana yang mengetahui oleh engkau akan qaulihi, akan perkataan musannif tadi. Habis itu. Wahia. Kitab kita ni dah masuk Asyah ni kan. Banyak masuk Asyah ni kan, jadi takut tenggelam kita kan. Asyah sebenarnya dia tak boleh main dalam sangat. Tapi saya duk ngajar ni, siap lah duk masuk dalam Asyah. Sebenarnya tak sesuai mana. Depan tu ada usul fiqh lah dah. Mana? Mana. Tak ada habis lah. Baik, tengok. Wahya qadiyatun kuliyatun. Tengok luar balik Ialah satu jumlah yang bangsa umum. Yuta'arrafu. Sifat. Qadiyah mana? Yuta'arrafu. Yang dikenalkan daripada qadiyah kuliyah tu. Dikenalkan daripadanya. Rujuk domain tu jaga tu kat ini. Daripadanya, lepas tu saya sebut qadiyah kuliyah. Tu rujuk situ lah. Yuta'arrafu minha, dikenalkan daripada qadiyah kuliyah tu. Dikenal naib fa'il pada kata yuta'arrafu. Ahkamu juz'iyatiha. Akan hukum-hukum yang bangsa juz'i. Dapat dah. Ini mantik saja ni. Kita kenal qadiyah kuliah tu
Dikenalkan akan qadiyah tu, kenal tu akan hukum juz'i. Bila kita kenal apa tu, jumlah yang qadiyah yang kulliyah, maka dikenalkan akan hukum juz'i. Apa? Benda-benda bawah ni semua kita tahu. Habis itu. Dalam tu dia kata yuta'arafu min mahmuliha. Ni nak tafsir tu, min mahmuliha. Daripada mahmulnya, mahmul bagi qadiyah kuliah tu. Al-musamma 'inda nuhati bil khabari. Nampak? Kuliah tu dipanggil mahmul ataupun dipanggil khabar hajarana. Sebab tu saya duk baca bahan-bahan laurah dengan mantik tu. Kenapa? Sebab tujuan kita nak ni kenal ni, nak baca kitab peka, nak baca kitab Fathul Majid, Tauhid semua tu, semua ada bahan laurah, semua ada mantik. Nahwu sorot tak kena cerita dah. Itu maqafah ada hajarana. Itu masih sentiasa ada. Ada pemantik bahan laurah ni, makanan jarang-jarang kita jumpa. Tapi kena tahulah. Aku nak try makan lobster sekali. Lobster pun tak kenal. Aku mana lobster? Dia kena cadang lah. Nak beli lobster kena ada duit banyak sikit. Begitu juga. Nak tengok kita Arab sikit. Tengok. Oish. Try sekali ngaji mantik. Try sekali. Kita bakut mantik. Nak bakut mantik mesti kena mengaji dulu. Walaupun jarang-jarang jumpa. Contoh ibarat dia gitulah cara kita nak makan begitu juga. Kena cadang dulu. Lobster berapa ringgit kena cadang duit dulu. Lepas tu kenal ke tak rupa dia lobster tu ke mana. Contoh. Baik tengok. Dia kata dalam tu qaulu yuta'arafu min mahmuliha. Daripada ni duk berjanji tak mau baca dalam Hafiz kan? Aduh. Lepas air ni kan? Ada janji ke? Ada sebut. Aduh. Dia masuk dalam juga ajak ni. Siap lah. Kau mana? Mana nak masuk dah je dah. Masuk luar ni banyak sangat Memang dia banyak ilmu lah kalau dalam tu. Macam-macam ilmu boleh nak jumpa. Pelik-pelik dia banyak lah. Dapat kita ambil penting-penting. Baik. Wal imanu, bermula iman itu. Kita tu wa tasdiku tu ataupun at-tasdiku. Kita tu. Wah. Tak kena tu. Ada wow. Buang wow. Wah. Sebab dia khabar. Kita tu ada wow ke tak ada wow Jarwana? Dekat syarah apa? Dekat Asyiah tak ada. Dia buang wow. Betul. Dan kita Jarwana aku ni Jarwana. Asyiah saya ada watas diku. Oh dalam Asyiah ada Wal watas imanu watas diku. Ada. Yang baru punya ada. Buang wow tu tak kena tu. Buang yang mana? Wah tu. Wow saja. Dia nak atas ni sebab dia khabar. Al-iman tu mubtada, atas itu khabar. Dalam tu tak ada payah mana. Fa'ina kau laka sifatul kama wa yusufu ila niyati ya'rifuka anal wudu'a masalah alladhi wa fadhu min afradil ibadah. Boleh je nak baca dalam tu, tapi yalah, dia masuk kat mantik tu je. Tak salah nak baca tak? Tak asal baca tak? Dalam tu. Qaulu akamu juz'iyah. Juz'iyah tu nak faham juz'iyah. Baru ni kita ngaji juz'iyah dah kan? Baca sikit Boleh?
Malam ni kita baca dalam belajar dah mantik juzi kan. Kita baca dalam sikit boleh? Nak bagi ingat balik. Saya baca dalam ni Boleh Ustaz, boleh. Dah ngaji mantik dah. Kalau tak ngaji saya tak mau baca. Yang bawah tadi saya tak baca lagi. Nanti. Qaulu yuta'arafu minha ay min mahmuliha, daripada mahmul. Mahmul ni mubtada dipanggil khabar. Mahmuliha ini mahmuli kulliyah. Al-musamma yang dinamakan akan dia tu mahmul tu indan nuhat, di sisi tok lahu ulama nahu nama apa? Bil khabar, nama khabar. Macam inilah kita kata Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu berdirilah ia Zaid. Zaid tu dipanggil mubtada, qa'imun tu khabar. Dalam ilmu mantik dipanggil Zaidun tu dipanggil maudhu', qa'imun tu dipanggil mahmul. Tu nampak. Habis. Wa 'indal usuliyina, di sisi ulama usuliyin. Bila sebut usuliyin itu ulama usul fiqh. Kita nak ngaji malam-malam usul fiqh tu, Haji Yaakob. Dia masuk semua Haji Yaakob semua ilmu masuk. Lepas tu saya nak baca kitab macam-macam tu, pelik-pelik tu. Dan di sisi ulama usul fiqh, nama dia bil mahkumi. Dia panggil mahkum. Bil mahkumi. Dengan mahkum. Dia panggil tulis itu. Bil mahkum ini bil mahkum bih. Dia kalau sebut mahkum alaih dengan mahkum bih. Tu dia. Wa 'indal bayaniyina bil musnad. Kalau khabar dia panggil musnad. Dia khabar kalau dalam ilmu bayan ni ilmu ulama balaghah. Dia panggil musnad ilaih. Contoh kita kata Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu berdiri ia Zaid. Zaidun tu kita panggil musnad ilaih. Qa'imun tu kita panggil musnad. Kalau ulama usul fiqh, Zaidun qa'imun. Zaidun tu mahkumun alaih. Qa'imun tu panggil mahkumun bih. Kita hukumkan dengan dia tu berdiri. Tu dia gini Haji Yaakob. Istilah ulama usul fiqh nama dia lain. Nama sebenarnya sama je. Nama lain-lain. Nampak Haji Yaakob? Orang KL Haji Yaakob, kita makan panggil apa? Kita panggil bubur. Bubur di sisi kita ni nasi kalau di Kelantan dipanggil nasi air. Benda sama je hak tular Bubur kat KL. Syafi'i dekat Melaka panggil apa? Bubur juga ke? Bubur. Bubur tak panggil nasi air. Bubur nasi. Tu negeri mana tu? Bubur nasi. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni tak tahu. Ya, dia bubur ni banyak Ustaz. Bubur banyak jenis. So, bubur nasi tu nasi air tu. Tapi kalau dia itlak bila sebut kata bubur kat KL, bubur nasi air tu. Tapi kalau itlak orang Kelantan dengan orang Petani dia panggil nasi air. Benda Bubur dia sama, banyak. sama je. Bubur kacang, bubur lambuk, bubur tu lain kan. Itu dia kena sebut nama dia. Bila sebut bubur sebut itlak bubur kena pada nasi air lah. Begitu juga sebut mubtada, ilmu nahu. Tapi kalau ikut dalam ilmu balaghah, ulama balaghah dia kata apa? Kalau mubtada dia panggil musnad ilaih. Kalau kalau ulama usul fiqh dia panggil mahkum alaih. Kalau ulama mantik dia panggil maudhu'. Madlul maudhu'. Ada. Dia panggil maudhu' dengan mahmul. Ya Yaakob. Kalau khabar, kalau ulama usul fiqh dia panggil mahkumun bih. Kalau ilmu balaghah
Dalam ulama balaghah dia panggil musnad. Dalam ilmu nahwu dia panggil khabar. Kalau dalam ilmu mantik dia panggil mahmul. Tu istilah saja Tapi kita pening dengan istilah. Benda sama aja. Habis. Tengok dekat dalam sikit ni qaulu ahkamu juz'iyah ni. Kita ngaji mantik kita praktik terus. Kita tatbik terus. Qauluhu ahkamu juz'iyatiha ay juz'iyati mawdu'iha. Juz'iyatiha tu ditafsirkan dengan mudhaf. Yang ni juz'i bagi maudhu'nya, bagi qadiyah tu. Kan qadiyah kan kita panggil maudhu'. Kulliyah tu panggil mahmul. Juz'iyah bagi maudhu' qadiyah tu nama apa? Al-musamma. Yang dinamakan akan maudhu' tu indan nuhat bil muqtada'i. Nama muqtada'. Tu dia. Wa indal usuliyin. Nampak ni tolong highlight ni apa tu kat ini dalam ni. Esok panggil usuliyin panggil apa? Kalau ada bold highlight tu buat highlight. Jangan highlight saja, tulis kat luar lah. Kalau yen ada kita suruh tulis luar ni. Kalau yen ada kita suruh dia ambil satu buku tu dia tulis kat luar. Sebab benda ni nak cari payah nanti. Itu ustaz ngajar muka surat apa aku tak ingat, kita apa ustaz ajar banyak sangat kita Arab. Muka surat apa aku tak ingat. Dia tak boleh kata gitu. Dia tak boleh gitu, dia kena tulis kat luar. Tak apa ustaz, saya jadi macam ustaz lah. Saya ingat tak apa. Ikut saya tak apa. Tak boleh tulis lah. Baik. Wa indal usuliyin, nama dia apa? Kalau panggil mubtada. Bil mahkumi alaih. Nampak tak? Mahkum alaih. Wa indal bayaniyina. Bila sebut ilmu indal bayani, ini ulama balaghah, ilmu ulama bayan. Bil musdani ilaihi, nama musnad ilaih. Apa tu? Itu istilah baik. Tafriq dia. Fa inna qaulaka. Maka sesungguhnya kata engkau. Engkau kata apa? Sifatul kamali wajibatun lillahi. Wa qaulukal ibadatu muhtajatu ila niyatun tu. Ya'rifuka. Ya'rifuka tu jadi khabar bagi inna. Sesungguhnya perkataan kau tu sifatul kamal wajibatun lillahi. Sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Kemudian wa qaulaka atau pada kata qaulaka inna atau pada inna qaulaka. Wa qaulaka al-ibadatu muhtajatun ila niyatin. Ibadat itu diberhajatkan akan ibadat itu kepada niat. Sesungguhnya perkataan kau tu ya'rifuka. Mengetahuilah ia kalau kata akan nikah. Mengetahui apa? Mengetahuilah oleh engkau, mengetahui apa? Anal wudu'a. Akan bahawasanya wudu itu masalan. Ini umasilu laka masalan. Masalah tu nak erok jadi apa Syafi'i? Syafi'i? Tenggelam habis duduk dalam ni. Itu duduk dalam asyan, duduk tenggelam je. Duduk parah hidung itu. Jadi maf'ul. 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 Maf'ul dah. Maf'ul mana tu? Ya'rifu. Habis tu kalau ana wudu tu nak jadi apa pula? Siap lu dah. Jadi ha. Hal pula ada. Oh, jadi ha. Kita dengar lagi Tok Guru duk terjemah masalah jadi hal. Baik dengar. Ya'rifuka. Mengetahuilah akan dika itu oleh bahawasanya wudu itu masalan. Yani umasilulaka masalan. Maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf.
i'rab dia jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Yang kita terjemahkan umassilu laka. Aku membuat misal lah bagi engkau tu akan sebagai misal. Misal mana? Allazi huwa. Misal wuduk tadi tu, allazi huwa yang ialah wuduk itu fardun. Apa tak? Fardun. Fardun min afradil ibadah. Kita kata wuduk tu duduk di bawah ibadah. Ibadah. Afrad tu muhtajun ila niyatin. Yang berhajatlah ia ibadah tu kepada niat. Habis. Fahukmuka. Maka bermula menghukumkan akan dikau. Bil qabari alal mawdu'i. Asyamili li jami'i afradihi tu. Yu'rafu minhu. Tu khabar. Yu'rafu tu khabar. Maka bermula menghukumkan engkau dengan khabar di atas maudhu'. Maudhu' mana? Yang melengkapilah maudhu' tu bagi sekalian afrad dia tu. Bagi sekalian afradnya, afrad bagi maudhu' tu. Menghukumkan engkau tadi tu. Yu'rafu minhu. Dikenalkan akan dia akan. Dikenalkan daripadanya. Minhu tu dipanggil naib fa'il pada ya'rifu. Sebab boleh tak menjadi fa'il? Boleh sebab dia haraja. Ni nahu dia payah sikit dalam ni. Apa dia hu? Nak tafsir pada domain hu. Bila sebut ada ai kat ni, bila ada ai tu dia nak tafsirkan. Tu kena ingat tu. Dia panggil ai tu panggil ai tafsiriyah. Saya tak mahu error ai tu Kalau ada error ai tu boleh jadi khabar bagi mubtada yang mazuf. Ai tu pun boleh error lagi. Tapi tak mahu error. Apa yang payah-payah. Minhu ay min zalikal hukmi. Daripada mikat itu hukum. Habis. Kullu fardin min afradi allazi al-mawdu'u. Ayil mawdu'i. Ni apa ni? Kena redak tadi tersebut ni. Nanti sekejap. Nanti sekejap. Bermula menghukumkan engkau dengan khabar di atas maudhu' yang melengkapilah maudhu' itu akan sekalian afradnya, afrad bagi khabar itu. Afrad mana? Yang diketahuikan daripadanya, yang ni daripada hukum itu, menghukum kata tu ialah kullu fardin, ialah tiap-tiap fardin min afrad itu ayil maut, ialah tiap-tiap farad, ialah tiap-tiap afrad daripada afradnya, afrad yang bagi maudhu'. Ialah tiap-tiap afrad daripada afrad maudhu'. Tak kena. Jadi khabar tu Syafi'i, kullu fardin min afradihi. Itu dia punya khabar. Ya'rafu minhu tu dipanggil sifat pada kata afrad. Afradihi. Tu baru kena. Baik-baik, kita ulang balik. Maka bermula menghukum oleh engkau. Ia dapat masdar pada fa'il. Dengan khabar di atas maudhu'. Maudhu' mana? Sifat. Maudhu' yang melengkapilah yang maudhu' tu akan sekalian. Lam tu dipanggil lam zaidah pada maf'ul. Ni kita tarkib, kita tatbik. Kita praktikal dengan nahu terus. Akan sekalian. Akan mana tadi? Akan sekalian afrad dia. Afrad bagi maudhu' tadi tu. Afrad mana? Yu'rafu minhu, yang dikenalkan daripadanya, ini min zalikal hukmi. Apa min zalikal hukmi? Yang ni menghukumkan engkau dengan khabar tu. Menghukumkan khabar dengan khabar tu, itu tu kullu fardin ialah tiap-tiap fardu, tiap-tiap satu, fardin ni satu. Ialah tiap-tiap satu min afradi, daripada satu-satunya, satu-satu bagi afrad tu, satu-satunya apa satu-satunya? Ayil maudhu'i, itu nak tafsir pada kata hi tu. Ialah daripada maudhu'. Jadi nak cerita kata apa?
nak cerita kata kita hukumkan dengan khabar tadi tu, dengan daripada hukum tadi tu, itu tu kita ambil daripada tiap-tiap satu daripada afrod bagi maudhu'. Sebab tu kita boleh hukumkan mahmul tadi tu. Kita boleh hukum kata maudhu' tadi tu. Tu dia. Maka kita hukumkan dengan khabar tadi tu di atas maudhu' tu. Itu mizalikal hukmi. Daripada itu hukum tu. Itu tu apa maudhu' tu? Ini kullu fardin min afradihi. Ini afradil maudhu'. Habis itu. Fatanabbah. Maka hendak beringatlah oleh engkau. Kena ingat ni masalah ni. Habis. Wal imanu. Dan bermula iman itu ialah at-tasdiqu. Panjang lagi ni. Allah, ini berapa kerat ni ngaji weh. 1, 2, 3, 4. 4 baris ni. Duk main dalam semua. Tenggelam ni. Ini pakat tenggelam. Apalah kita sambung lagi ya. Guna kita pakai apa? Pada masa Jumaat pula. Faham lagi aja aku? Faham seadanya. Oksigen tak cukup, tenggelam. Tenggelam. Kat ini? Kat ini faham ni? Tank oksigen tak cukup, tenggelam. Duduk dalam laut ni. Nak ternafas-nafas kita. Covid tu. Oksigen tak cukup, Covid. Ajar mana, faham ajar mana? Bela, Ustaz. Tak faham. Tak apalah, dengar je. Memang susah. Yang kemudian tadi, yang kemudian dia pusing-pusing. Ahkamal juzu'iyatiha tu. Untuk pening sikit aja aku Dan kita ada dalam mantik tu. Tu dah mengaji bawah ni. Tapi insyaAllah nanti ada lagi ni. Nanti kita ulang balik. Mantik ni jangan risau. Habis kita mantik, kita sambung mantik lagi. Sampai kita besar. Jangan risau. Habis mantik ni nanti kita sambung mantik lagi. Habis kita mantik, sambung mantik. Habis balarah, sambung kitab balarah. Tu je cerita dia. Nak bagi istiqamah tu, dalam 4-5-6 tahun nanti biasalah. 5 tahun lagi insyaAllah. Panjang umur insyaAllah. Doakan semua. Habis. Tengok kitab pada bulan Jumaat tak? Ustaz, 5 tahun lagi saya 70 dah, Ustaz. 5 tahun lagi saya, kalau 5 tahun lagi saya dah 70. Yelah tak apa Haji. Mana tahu je Kita doakan Haji Yaakob hidup sampai 100 lebih. Dia boleh jadi Haji. Tengok dalam taklim ta'lim je. Umur 80 jadi mufti je. Umur 80. Tapi zaman sekarang bila 80 tak mau ambil dah. Kata dah tua dah. Padahal 80 orang dah tua tu adalah banyak. Dia punya berisi banyak. Baik, habis. Tengok kitab penuan sama jemaah sikit. Faham Pi? Faham Pi? Masalah kuli dengan juz'iyat. Juz'iyat dengan kuli faham dah? Faham sikit-sikit. Nanti nak tengok balik. Ingat faham banyak. Nak baca juga. Ada ustaz nak baca bawah kita nak tengok. Ustaz, yang Biyaniyin tu apa? Biyani? Mana? Bayaniyin. Ilmu bayan. Bukan ilmu bayan. Ilmu bayan. Bukan ilmu bayan. Itu dia panggil ulama bayan. Al-bayaniyin. Itu kena pada orang yang alim bayan, ilmu bayan. Ulama ilmu bayan. Bukan ilmu bayan Okey. Apa Pi Pi apa tak ni? Tak faham apa ni? Mana ya Qudiyah tu dia murakkab Ustaz dah. Bila sebut qadiyah dia murakkab, dia tersusun ma tarakkaba min maudhu'i wa mahmulin. Tu takrif dia. Jadi yang kuliah tu yang jadi juz'i tu. Kuliah tu dia ada juz'i dia. Okey, faham. Kuliah ni bahasa umum. Syumul.
Apa nanti ngaji mati nampak InsyaAllah. InsyaAllah. Habis kita tengok kitab itu dia muka apa tu? 7. 7 7 sebelah dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dar amin rabbal alamin. Sebab tu kita kadang sebut qala Syekhul Musannif, qala Syekh Mu'allifu. Kita dah belajar dah Muhammad Tori baru ni. Kalau Syekh Mu'allifu itu kita baca untuk yang ada syarah ataupun yang ada hasyiah. Haji Yaakob. Sebab tu saya baca qala Syekhul Mu'allifu. Kalau saya sebut qala Syekhul Musannifu, itu untuk pada matan yang tidak ada syarah, yang tidak ada hasyiah. Nampak je kok? Dan nampak peka tak bawah ni kat ini yang saya baca bawah ni? Perasan tak? Tak perasan. Tak. Tak perasan. Kan kita dah baca dalam kitab ni, kalau mu'alifu tu untuk ada syarah dalam hasyiah juga disebut. Kalau musannifu untuk yang ada matan. Lepas tu kalau baca kitab matan Jumiah cakap qala al-musannifu. Macam ni kita cakap musannifu sebab dia musannif sendiri. Dia tak ada syarah dengan hasyiah. Habis. Ada perasan tu Ustaz Habis? Ada. Ada bawah ni ada. Cuma ambil dalam kitab Matori ni. Dalam Dumyati ni banyak banyak fawaid dalam ni, banyak faedah. Haji Yaakob. Walaupun empat baris pun kat tepi tu, tapi dalam tu banyak. Mana dia? Mana tu? Macam mana? Baca mana? Sebelah dari bawah. Dan jangan ada dinding. Sebelah daripada bawah ada. Oh, 11. Dan jangan ada dinding situ. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Ni apa nak cerita ni? Ni masalah muafiq masalah. Masalah sah qudwah. Sah mengikut imam tu dia ada semuanya ada 12 syarat. Jadi ni syarat yang ketiga. Jadi syarat ketiga ni panjang lah. Jadi di antaranya kita maklum yang dulu tu kelakuan tu ada 4 semua kelakuan. Bila imam bersama imam duduk dalam, makmum duduk dalam. Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Kemudian satu lagi apa habis? Ini 4 kelakuan. Satu lagi imam. Imam di luar, makmum di luar. Imam di luar, makmum di luar. Tu. Habis. Itu 4 kelakuan. Kemudian di sini dia rentetan daripada, itu dia kata, maka syarat sah, yang atas sikit. Maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap 2 saf ataupun 2 orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Satu maknalah. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta seperti yang telah lalu. Kalau sekali 3 hasta tu tak apa, lebih sikit tak apa. Kemudian ni, dan jangan ada dinding. Ni masalah apa bila sebut dinding ni? Ini masalah selain daripada masjid. Haji Yaakob. Masalah selain daripada masjid. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum. Antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Mana 3 kelakuan yang akhir ini?
imam dalam, makmum luar. Makmum luar, imam dalam dan kedua-duanya di dua masjid. Tu. Dia ketiga kelakuan akhir ini maksudnya 2, 3, 4. Betul tak? Imam nak dalam masjid tu tak ada isu dah. Imam nak dalam masjid tu tak ada isu. Ni masalah yang kedua, 3, 4. Imam luar, makmum masjid. Imam dalam, makmum dalam masjid. Ataupun imam dan makmum dua masjid. Tu je. Adapun imam dengan makmum dalam masjid tu tak ada kira. Itu tak apa. Tak ada dinding pun tak apa sebab dalam masjid. Tu dia cerita dia. Jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Tapi jadi 3 kelakuan yang akhir ini maksudnya bukan kelakuan pertama lah. 2, 3, 4 tu. 2, 3, 4. Maksudnya selain daripada imam dan makmum di dalam masjid. Tu dia cerita. Kalau dalam imam dan makmum dalam masjid, dia tak ada isu dah. Kalau ada dinding pun tak apa. Sebab dalam masjid. Tu dia. Bersalahan. Kelakuan yang pertama. Dia sebut dah. Sebut dah situ depan tadi dah. Bersalahan kelakuan yang pertama. Imam dan makmum dalam masjid. Dah sebut jawapan kat depan tu. Saya pergi sebut lagi. Apalah. Okey, faham. Maka diluaskan. Maka diluaskan hukum. Maksudnya diluaskan hukum apa? Tulis itu. Dobek tepi. Maksud diluaskan hukum yang ni tulis. Yakni dengan bahawa sekira ada dinding di dalam masjid sekalipun sah mengikut. Saya ulang balik. Yakni dengan bahawa sekira ada dinding di dalam masjid sekalipun itu pun sah mengikut. Walaupun ada dinding dalam masjid sekalipun. Itu sah kita mengikut juga. Dobek tadi tak? Yakni dengan bahawa sekira ada dinding di dalam masjid sekalipun itu pun sah mengikut. Kita nak mengikut tu sah juga. Walaupun ada dinding dalam masjid. Sebab apa? Sebab dia imam dan makmum dalam masjid. Dah dobek dah kat ini. Sempat dobek tak? Sempat dobek Syafi'i? Sempat. Okey. Boleh. Okey, baik. Maka diluaskan hukum. Maksudnya diluaskan hukum apa? Yakni dengan bahawa sekira ada dinding dalam masjid sekalipun sah kita mengikut juga. Tak ada apa. Sebab apa kata sah tu? Dia panggil kalau belajar masyarakat kerana tu. Sebab apa boleh dikatakan diluaskan hukum tu? Ilat pada kata diluaskan. Sebab apa kata diluaskan hukum tu? Kerana masjid itu ialah khabar. Kerana masjid itu ialah, memang tak ada ialah, tapi kita buat jadi khabar lah senang. Kerana masjid itu ialah ketentuan tempat sembahyang. Masjid itu tempat sembahyang dah. Tak kira ada dinding ke ada apa. Tu sah sembahyang. Ketentuan tempat sembahyang dah. Sebagaimana yang telah lalu kenyataannya. Sebagaimana yang telah lalu lah. Telah lepas tu lah. Kita tempat sembahyang tu. Habis. Maka jika ada antara keduanya. Tulis. Yakni imam dan makmum. Maka jika ada antara keduanya imam dan makmum tu. Di dinding. Yang ada pintu terbuka. Ada dinding tapi pintu terbuka. Maka harus mengikut mereka yang berdiri. Berbetulan pintunya. Harus. Boleh kita ikut. Ini masalah apa?
Ini masalah antara imam dan makmum tu di dinding yang ada pintu. Kita maklum dah sebelum ni. Kalau ada dinding tak apa. Kalau yang kata ada pintu yang terkunci. Tapi pintu tu terbuka tak apa. Maka harus mengikut mereka. Ini masalah apa ni? Ni maka harus ni. Tak silap ni pada masalah masalah ni juga ke masalah selain pada masjid ni? Masalah selain masjid ni, imam dalam ni. makmum luar. Masalah tadi habis dah. Masalah yang tadi habis dah. Ni masalah selain masjid ni. Sebab dah ada pintu, sebab kita boleh ikut orang. Sebab ni masalah surau. Kalau surau, kalau ada orang duduk kat pintu tu, kita boleh ikut. Tak apa susah. Ada orang dekat pintu tu, tak apa, boleh kita ikut. Pintu terbuka tapi ada orang kita boleh, tak apa. Ni masalah di luar ni. Rasa dia maka ni dia tafrek pada ni, dah tidak. Tengok atas tu ni tidak. Tidak. Atau maka syarat sah jangan. Tu atas tu lah. Ada kalanya kedua-dua dalam padang atau kedua-dua dalam binaan daripada rumah-rumah atau madrasah. Tu. Maka syarat sah ikut imam jangan lebih antara imam dan makmum. Tu, situ. Atas di situ. Dia tak dekat dengan ni dah. Dekat dengan atas tu. Oh, payah juga kitab Melayu ni. Kitab Jawi ni payah lagi. Maka tengok yang atas tu. Dia kata, ada kala kedua-dua di dalam padang atau kedua-dua dalam perbinaan daripada rumah-rumah ataupun madrasah-madrasah. Maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua sah atau dua orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta dan tiada mudarat lebih 3 hasta seperti yang telah lalu. Berarti takat tu. Maka harus mengikut situ. Sama situ. Maka harus mengikut mereka yang berdiri. Ni betul, ni masalah yang atas madrasah tu. Berbetulan pintunya. Pintu bagi makmum tadi tu, orang berdiri tadi tu. Dan saf yang berhubung dengan dia. Kalau saf berhubung tak apa. Dia berhubung sampai ke belakang tak apa. Kita ikut tak apa. Dan saf yang berhubung dengan dia. Dengan orang yang berdiri tadi tu lah. Dengan mereka yang berdiri tadi tu. Berhubung dengan dia tak apa. Habis. Dan demikian lagi mereka di belakangnya. Begitu juga orang belakangnya. Apa demikian lagi? Dan demikian lagi, yakni mereka yang berdiri berbetulan pintu tu. Demikian lagi tu rujuk pada sini. Habis. Dan demikian lagi, yakni mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Payah juga kitab ni. Dia kena rujuk domain tu. Kalau kita baca terus tak faham. Dan demikian lagi mereka di belakangnya. Belakang siapa? Orang tanya. Soalnya dia cakap. Dan demikian lagi, apa demikian lagi? Yakni mereka yang berdiri berbetulan pintunya tadi tu. Demikian lagi tu, mereka di belakangnya. Itu pun sah juga ikut. Duduk belakang pintu tu sah. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabitah. Ini panggil rabitah ni. Dalam kitab Arab, dia panggil rabitah. Dalam kitab Kasyfus saja. Dia panggil rabitah. Dia panggil orang yang duduk kat pintu tu, dia panggil rabitah. Apa rabitah? Yang menambat. Yang menambat antara mereka itu. Mereka itu apa? Tulis. Yang ni mereka yang di belakangnya. Soalnya dia tu menambat. Orang yang belakang, orang yang duduk pintu tu, dia menambatkan di antara mereka itu apa? Orang yang duduk belakang dia tu. Soalnya dia menambatkan dia.
Jadi pertambatan. Yang menambah antara mereka yang di belakangnya tu, dan antara imam. Dan di antara imam. Tu jadi penambatan tu. Pertambatan tu. Habis. Maknanya dia kena penuh dulu lah Ustaz sampai ke pintu tu baru ni. Kalau dalam tu kosong lagi orang tu duduk pintu boleh ke? Dia kena, dia tak boleh tu sebab dia kena ada orang kat pintu tu. Kalau dia buat sesuatu jauh, dia pisah tu, soft cerah tak boleh Dia kena ada orang kat pintu tu. Dia banyak berlaku kalau kat Mesir dulu ada orang dia sembahyang, tapi dia nak soft kedua sebab ini bukan dalam masjid. Dia kalau dekat surau, lepas tu kalau surau haji tengok tu surau, kena tahu kena ada orang, kena nak soft mengikut tu kena ada orang kat pintu tu. Sebagai pertambatan. Nak tambat. Dia antara imam. Kalau tak ada dia tu masalah. Tak sah sembahyang. Kita nak sembahyang jemaah tu. Tengok ni. Dan jadilah ia. Ustaz. Dan jadilah ia apa? Tulis itu. Ia tu kembali pada mereka yang berdiri berbetulan pintu tu. Payah kitab ni, dia punya domain tu payah. Kalau baca terus tak faham tu. Kalau kita baca, dan jadilah ia pada hak mereka itu. Apa dia? Kalau baca gitu tak faham tu. Dan jadilah ia pada hak mereka itu. Siapa ia? Siapa mereka itu? Payah tengok. Kita cari payah lagi tau. Tengok. Tulis. Dan jadilah ia apa? Tulis. Yakni mereka yang berdiri berbetulan pintu tu. Jadilah ia mereka yang berdiri berbetulan pintu itu tadi tu. Pada hak mereka itu, ini dengan nisbah. Pada tu dipanggil fil muqayyasah. Bahasa Arab panggil fi. Dia panggil fil muqayyasah. Ini binisbati ila. Ini dengan nisbah hak mereka itu siapa? Iaitu mereka yang di belakangnya. Tulis itu. Seperti imam. Soalan kata, orang yang duduk pintu tu macam imam dah. Seolah-olah gitu. Lepas tu tafriq lah. Tafriq dia, maka tiada harus maka tiada harus mendahulu mereka itu. Mereka itu siapa? Iaitu mereka yang di belakang tu. Mereka di belakang tu. Mereka belakang. Maka tiada harus. Bila sebut tiada harus dalam kitab fiqh maksud apa? Tanya dulu. Tak boleh. Dah ajar dah. Kalau dalam kitab usul tak harus maksudnya apa? Dia kata tak sah dalam bab ibadat ataupun haram. Tiada harus. Tiada harus ditulis. Yang ini seperti tiada harus mendahulunya di atas imam. Tulis itu. Tiada harus, yakni seperti tiada harus mendahulunya di atas imam. Tiada harus tu mendahulu mereka itu. Mereka di belakangnya tadi tu. Mereka di belakangnya, belakang orang yang duduk berbetulan pintu tadi tu. Atasnya. Atas apa? Atas mereka yang berdiri. Yang berbetulan pintu. Berbetulan pintu tadi tu. Tak boleh kita dahulukan, tak boleh. Dahulu maksudnya apa? Kalau dia rokok, kita kena rokok. Bukan kata kita rokok dulu. Tak boleh. Soalan ni macam imam. Itu maksud dia. Nampak lagi Ya,
Maknanya dia tak boleh ikut imam lah. Suara imam depan tu, selagi orang belakang depannya tu belum rukuk, tapi imam dah rukuk, tak boleh ikut imam lah. Nah, dia gini, dia kalau masalah ni kalau kita tak dengar, kalau tak dengar imam tu. Kalau kita tahu, kalau kita di imam tu, kita akan dengar imam, itu maksudnya tiada harus kita mendahulukan, contoh dia rokok, kita baru rokok. Soalan dia sebagai pertambatan kita lah. Ibarat dia gitulah. Betul lah. Sebab dia ni masalah selain daripada masjid, bukan masjid ni. Selain daripada masjid. Maka tadarus mendahulukan mereka itu atasnya. Jangan dahulukan dia lah. Habis. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegakkan lalu. Ni masalah lain pula ni. Berarti cakap dulu lah. Panjang lagi ni. Ni mendinding oleh suatu yang menegakkan lalu seperti pagar jarang. Ataupun menegakkan lihat seperti pintu yang dikatuk. Dan semua pintu katuk tabir. Ni masalah selain daripada masjid juga ni. Wallahualam, nanti tersama balik. Ada situ Maka jika mendinding oleh suatu. Itu lain pula, masalah lain pula. Masalah Rabitah tu habis. Wallahualam. Berapa jam? 12.30 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa barak. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Sekejap lagi esok ke-8